dan beri khabar, sukalah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang beramal soleh, yakni mengerjakan yang baik-baik. Sesungguhnya mereka itu mendapat syurga yang mengalir air sungai di dalamnya. Tiap-tiap mereka mendapat rezeki daripada buah-buahan di dalam syurga itu. Mereka berkata, inilah rezeki seperti rezeki kita yang dahulu juga. Mereka diberikan rezeki yang serupa warnanya tetapi berlain-lainan rasanya. Dan mereka di dalam syurga mempunyai isteri, suami yang suci, sedang mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Kata penulis, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain ya amin. Allah telah menyuruh utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yakni yang memenuhi kewajipannya serta berbuat jasa. Sesungguhnya mereka ini akan mendapat syurga yang merupakan taman perkebunan, ada di dalamnya istana-istana tempat kediaman, mengalir di lembahnya air-air sungai yang menambahkan suburnya syurga itu. Setiap kali mereka santap buah-buahan syurga yang menjadi rezeki dan habuan mereka, mereka berkata, rezeki ini seperti rezeki yang dahulu juga. Maka mereka akan mendapati banyak lagi rezeki dengan jenis-jenisnya yang serupa begitu pula warna-warnanya, tetapi sangat menghairankan kerana rasanya berlain-lainan. Mereka masing-masing akan memperolehi pasangan. Kalau lelaki mendapat isteri, kalau perempuan mendapat suami, iaitu yang terdiri daripada bidadari-bidadari dan anak-anak Adam yang kesemuanya bersih dan suci, tidak pernah datang kotor seperti halnya mereka di dalam dunia. Sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir ada berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang ertinya kira-kira demikian: penduduk syurga itu makan dan minum, tetapi tidak pernah buang air kecil ataupun besar, dan tiada berhingusan ataupun berludah. Mereka tidak putus-putus mengucapkan puji-pujian untuk Allah, iaitu ucapan Alhamdulillah dan ucapan Subhanallah, kerana kekenyangan hingga mereka sendawa, sedang peluhnya harum baunya bagaikan kasturi. Allahu Akbar. Setelah kita melalui ayat-ayat kecaman, ayat-ayat amaran, ayat-ayat yang berbaur kemurkaan Allah terhadap orang-orang munafik sebelum ini, jiwa kita rasa berat, jiwa kita rasa sesak, jiwa kita rasa tertindih dengan ayat-ayat Allah yang ini berupa ancaman. Sebabnya kita dah bincangkan sebelum ini, ayat yang turun ini walaupun secara zamannya adalah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang munafik yang ditujukan pada masa itu adalah munafikin di Madinah. Akan tetapi ayat-ayat Allah ini terus beredar mengikut zamannya sehinggalah zaman kita, bahkan hingga akhir zaman. Dan ciri-ciri serta sifat-sifat manusia yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus beredar bersama-sama dengan kemanusiaan itu sendiri. Adanya orang beriman, ada orang yang kafir, ada orang yang munafik, ada orang yang fasik, ada orang yang ikhlas, ada orang yang berpura-pura, ada orang yang berjihad, ada orang yang lewa, ada orang yang rajin, ada orang yang malas.
selagi mana manusia itu ada di zaman tersebut, maka sifat-sifatnya tidak pernah berubah. Sebab itu Al-Quran ketika mana membicarakan tentang Fir'aun, kita yang membaca jangan semata-mata melihat dari kacamata sejarah, tetapi perlu melihat dari kacamata ibrah. Ibrah ni maknanya apa? Apa yang sejarah dah ajar pada aku untuk aku hidup pada zaman ini. Inilah fungsi Al-Quran. Maka bagi orang-orang yang beriman, dadanya akan rasa sesak ketika mana membaca ancaman-ancaman Allah. Ketika dia membaca ungkapan-ungkapan perlian daripada Allah terhadap orang-orang munafik, jiwa dia akan rasa berkecamuk. Kerana apa? Risau dan bimbang. Takut-takut aku juga termasuk di kalangan mereka. Tidak putus-putus doa yang kita akan panjatkan kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku daripada puak-puak ini. Selamatkan hati aku daripada berbolak-balik seperti ini. Selamatkan aku daripada perumpamaan-perumpamaan yang Allah beri kepada orang-orang munafik. Betapa hinanya kehidupan sepanjang dia hidup di dunia. Kerana apa? Sentiasa dia ditipu oleh diri dia sendiri. Jauhkan aku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan suatu hiburan kepada kita yang benar-benar ingin mengubat jiwa dengan Al-Quran, iaitu inilah sifat Al-Quran, basyiran wa nadhira. Al-Quran ini bersifat memberikan khabar gembira dan memberikan khabar ancaman. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Itu sifat utama Al-Quran. Apa dia? Sentiasa konsisten. Walam yaj'al lahu 'iwaja, tidak pernah ada kebengkokan, sentiasa konsisten. Apa dia? Qayyiman liyunzira. Sentiasa Al-Quran ini datang memberi ancaman kepada orang-orang yang ingkar supaya kembali kepada Allah. Apa lagi? Wa yubashshiral mu'minin, dan memberi khabar gembira kepada orang-orang beriman. Siapa orang beriman sebelum dia gembira? Orang yang beriman sebelum dia gembira itu adalah orang-orang yang merasa takut dengan ancaman sebelumnya. Maka ini sifat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah berikan satu perasaan berat kepada orang beriman ketika membaca ayat-ayat ancaman, maka Allah hiburkan mereka. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka. Allah hiburkan orang-orang beriman dengan janji-janji benar yang akan mereka dapat di akhir perjuangan hidup mereka, iaitu redha Allah dan syurganya. Maka Allah gambarkan kat sini seakan-akan satu episod baru bagi orang yang dulunya melakukan kejahatan, bertaubat. Maka di sinilah pengharapan yang dia dapat, satu harapan baru untuk dia hidup. Bagi orang-orang yang beriman, yang takut sangat dengan ancaman Allah tadi, di sinilah sinarnya ketika mana dia membaca ayat-ayat janji-janji manis Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah sifat, apa dia dipanggil? Al-ilaj, ubat. Ad-dawab, ubat. Apa lagi yang disebut sebagai ubat? Saya lupa satu lagi istilah dia. Allah gunakan juga dalam Al-Quran untuk sebagai apa dia? Sebagai syifa. Syifa'ul lima fis sudur. Satu penawar bagi hati yang ada di dalam dada-dada manusia. Iaitu apa dia? Allah sebutkan orang-orang yang, tengok di sini Allah sebut, perhatikan betul-betul tuan-tuan, Allah tak pernah tinggalkan dua ciri orang-orang yang mendapat syurga ini. Amanu wa amilus solihat. Tuan-tuan akan sangat-sangat biasa dengan ayat ini. Bila kita sebut amanu, kebiasaannya bila Allah cirikan orang yang beriman, Allah akan rangkumkan sekali dengan apa dia? Amilus solihat. Iaitu orang yang beriman. Imannya ada kat mana? Imannya ada kat dalam hati. Nabi SAW sebut apa?
At-taqwa hahuna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini, di dalam hati. Tetapi cukupkah iman itu dia semata-mata dia berlega di dalam hati? Tidak. Sebab sifat orang yang hatinya hidup dengan iman, dia akan membuahkan amal. Ini sifat yang Allah nak bagi kita. Sebab tu Allah sentiasa rangkumkan, allazina amanu amilus solihat. Dia beriman dan dia beramal soleh. Maknanya iman itu perlu diterjemahkan dengan amalan. Iman itu tak mungkin kita boleh kata saya beriman tapi saya duduk saja. Kerosakan berlaku saya tak hirau, anak isteri saya apa nak jadi saya tak kisah, dunia kat luar ni nak berlaku apa saya tak ambil hal. Yang penting saya beriman tapi tidur makan tak buat kerja apa. Amalan-amalan tak buat. Ini bukan sunnah Nabi dan para sahabat yang menunjukkan contoh kepada kita. Sayyidina Umar Al-Khattab, bukti imannya runtuh Parsi dan Rom. Nampak? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukti iman yang benar. As-Siddiq, manusia seluruhnya kalaupun ada yang mendustakan Nabi, aku tetap membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti imannya yang benar, bertebaran dakwah di seluruh dunia. Ini amalus salih. Inilah amal para sahabat yang perlu kita jadikan contoh. Maka orang yang beriman inilah Allah janjikan syurga. Syurga ini apa dia? Syurga ini tanda redha Allah kepada hamba dia. Kan kita biasa mungkin ada pernah dibincangkan, kita ni nak beramal ni untuk syurga ke beramal untuk redha Allah? Ada kata tak boleh beramal untuk syurga, kena amal untuk redha Allah. Betul ke tak betul tuan-tuan? Jawapannya, beramal untuk dapat syurga Allah itu adalah beramal untuk mendapat redha dia. Sebab apa? Tanda redha Allah di akhirat, Allah masukkan kita ke dalam jannah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar berjihad, ada sahabat yang, ya Rasulullah, aku tercium bau syurga. Nak cari apa tu sampai tercium bau syurga? Cari redha Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah cerita tentang syurga ni, seboleh-bolehnya nak supaya kita dapat gambaran, walaupun gambaran tu takkan sama dengan apa yang disebut oleh Allah, tetapi gambaran yang sama dalam hidup kita, adanya sungai, adanya apa lagi, istana-istana. Bukankah kita pun boleh bayang bila sebut istana ni tempat yang mulia ataupun tempat yang hina? Tempat yang mulia sudah tentu. Dan mustahil kalau kita kata, oh istana dalam syurga samalah dengan istana yang saya tengok kat dunia ni. Mustahil. Tetapi Allah nak supaya kita sedar bahawa syurga itu kamu kena impikan dia. Macam mana kalau kamu tak faham apa itu syurga, macam mana kamu nak mimpi? Langsung tak ada dalam kepala sedikit pun kaitan dengan gambaran, macam mana kita nak mimpi? Kalau sekadar Allah kata syurga itu kamu kena kejar, tetapi kamu takkan terbayang, lepas tu Allah tak cerita apa-apa tentang syurga, macam mana kita nak rindu kepada dia? Samalah juga dengan neraka. Antara hikmah Allah ciptakan api dalam dunia ni adalah, sebahagian daripadanya adalah untuk memperkenalkan kita kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami jadikan api itu sebagai tazkirah, peringatan. Oh, api ni rupanya macam ni. Patutlah Allah kata kalau lawan dia aku bakar dengan api, aku tahulah api itu macam mana. Ini Allah nak apa dia? Nak ada alaqah, perikatan antara realiti yang kita ada walaupun terbatas, tetapi sampai kepada tahap kita impi kepada dia. Sebab tu Allah gambarkan syurga dalam ayat ini sebagai khabar gembira kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar. Allah kata apa? Jannat, syurga ni dalam erti kata jannat ini kebun-kebun yang tertutup hijau rimbun. Subhanallah. Indahnya memang tak mampu nak tergambar, tetapi nak cari satu tempat yang paling damai dalam dunia, manusia tak akan pergi cari tempat-tempat yang kotor.
tempat-tempat yang hitam suram, tempat-tempat yang apa dia kata lagi, tak ada warna, tak ada wangian. Sudah tentu kita tertarik dengan satu keadaan di mana tenang dan damai. Sebab tu kalau orang buat vacation, dia pergi mana? Dia pergilah kat pantai-pantai, pergi ke gunung-gunung, kan? Pergi kalau nak melancong, pergi ke tempat sejuk-sejuk sikit. Hatta ke Dubai pun pergi masuk tempat sejuk juga, kan? Pergi Dubai jarang nak pergi duduk kat tengah-tengah padang pasir panas. Dia pergi masuk shopping-shopping kompleks yang hebat-hebat. Menandakan tarikan kita ni memang begitu. Bahkan dalam hadis ada Nabi sebutkan, syurga itu juga ada tempat membeli belah. Ahli syurga ni dia akan berkumpul di shopping-shopping kompleks yang mana di dalam syurga itu Allah sediakan kepada mereka. Setiap kali angin bertiup, wangian akan bertambah segar dan wajah-wajah mereka akan bertambah indah. Ini Nabi sebut dalam hadis. Menggambarkan apa? Kecenderungan manusia ini Allah raikan sungguh-sungguh dalam syurga ni. Kau nak apa? Kau nak apa kat dunia dulu? Nah, sekarang ni yang kau tak terbayang pun aku bagi. Tengok ayat yang Allah sebut ni, kata ahli syurga, kullama ruziqu minha, setiap kali diberikan rezeki kepada mereka daripada isi syurga, kullama ruziqu minha min samaratir rizqa, daripada buah-buahan, makanan-makanan syurga yang berupa rezeki kepada mereka, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, ini macam kita pernah rasa dulu kat dunia, macam buah ni. Allah bagi sikit ingatan kepada kita di syurga, insya-Allah. Bagaimana kita menikmati makanan di dunia. Tetapi mereka berkata, wa utu bihi mutasyabiha. Oh, ada juga macam tu. Maknanya ada juga rupa buah yang macam kita makan dulu, tetapi hakikatnya jauh berbeza. Rasanya jauh berbeza, indahnya jauh berbeza, sehingga Nabi gambarkan la ainur ra'at, tak ada mata yang pernah melihat, wala udhunun sami'at, tak ada telinga yang pernah dengar dan terbayangkan keindahannya, wala khataril ala qalbil bashar, tidak pernah ada seorang pun yang mampu melintaskan lintasan hati dia menggambarkan syurga. Kalau tengok kat internet tuan-tuan, banyak ilustrasi orang putih lah. Bila sebut tentang paradise, heaven, dia gambarkan tu macam dia punya kitab dia lah kan. Tapi kita tengok pun dah tertarik lah. Bayangkan syurga yang Allah sediakan kepada hamba-Nya ini. Allah kata apa? Di dalamnya dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan, khalidina fiha, ataupun dalam ayat ini wahum fiha khalidun, dan mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Bayangkan tuan-tuan, selama-lama ni macam mana rupa? Boleh kita gambar tak macam mana rupa selama-lamanya? Bayangkan sebuah bumi kita ni dipenuhi dengan beras. Bayanglah, nak bayang penuh dengan beras, datang seekor burung, setiap 10,000 tahun ambil sebiji beras tu. Ini gambaran yang saya bagi contoh lah. Tiap-tiap 10,000 tahun seekor burung tu datang ambil sebiji, tak makan, lepas tu terbang pergi. 10,000 tahun lagi akan datang ambil biji yang kedua. Agak-agak bila nak habis beras yang penuh kat dunia tu? Itu pun akan berakhir, tapi nak bayang tak tahu bila nak habis pun. Ini kan Allah kata khalidina fiha. Tuan-tuan, ini satu pertaruhan yang besar. Kita patut kena latih diri kita bila baca ayat tentang syurga ni, meronta-ronta hati minta dengan Allah supaya Allah bagi syurga ni. Kena rasa dalam hati sampai mengalir air mata, minta dengan Allah, ya Allah tolong bagi pada aku, ya Allah ini janjimu, aku nak sungguh-sungguh dapat. Ya Allah tolong bantu aku tak mampu, aku tahu banyak lemah diri aku ni ya Allah. Ya Allah banyak aku buat silap yang mana melambatkan proses untuk aku dapat redha kamu ya Allah. Baru aja nak buat taat, esok buat maksiat.
Baru aja esok buat taat, lusa buat lagi maksiat. Banyak lompong ya Allah. Sebab tu kita kena sentiasa rasa lemah dengan Allah, supaya datangnya perasaan berhajat sungguh dengan bantuan Allah ini. Tak mampu kita. Sebab tu Nabi kata, kamu masuk dalam syurga ini bukan dengan banyaknya pahala kamu, tak mampu kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya rasa malu nak cerita. Malu kita dengan Allah. Kalau kita rasa kita dah buat ini dah bagus, dah kita ni dah rasa dah calon ahli syurga. Malu dengan Allah. Sebab Nabi kata kamu masuk ke syurga itu dengan rahmat Allah, kasih sayang yang Allah limpahkan kepada kamu. Tu Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim itu sangat-sangat berharga di akhirat itu. Sebab apa? Sebab dengan redha Allah, pengampunan Allah sahaja kamu akan kecapi nikmat yang Allah sedia. Malu kita dengan Allah. Banyak ya Allah aku tak buat kerja kamu ni. Allah suruh seru anak isteri kita, berapa banyak kita rasa masih lompong lagi, masih lemah lagi. Nak bangunkan diri kita sendiri pun kita rasa ya Allah bukan main susah berjuang. Tetapi inilah rahmat Allah. Jangan putus daripada mengharap kepada Allah. Jangan putus untuk minta kesian belas Allah. Jangan putus untuk mencita-citakan syurga, tempat redha Allah ini untuk kita dapat. Sebab tu bila baca Quran tentang syurga, tadabbur sekejap tuan-tuan, pejam mata, masuklah ke dalam hati, rasailah betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah lalukan kita kepada ayat syurga ni. Kenapa? Tanyalah diri kita. Agak-agak kalau kita tak lalu pada ayat ni, kita ingat tak dengan syurga, dengan redha Allah? Mungkin tak ingat, sibuk seharian. Tiba-tiba lalu pada ayat syurga ini, itu tandanya Allah menyapa kita dengan kasih sayang. Itu tandanya Allah ingat pada kita. Abang, ingat abang, hidup tak lama dah ni. Alung, ingat hidup tak lama dah. Kalau biasa kan panggil diri kita acik, diri kita ni tak lama dah. Habis tu tak lama tu nak sampai ke mana kita ni? Antara dua dia, khalidina fiha di neraka, khalidina fiha di syurga. Tak ada tempat yang ketiga lagi. Pertarungannya kat mana? Dekat sini. Bila nak habisnya? Tak tahu bila, tapi sekejap lagi pun mungkin. Nyawa kita tak tahu bila Allah nak tarik. Maka sentiasalah rasai pengharapan kepada Allah. Ya Allah, tolong jaga aku ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Tolong bantu aku ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Tolong tunjukkan aku tak mampu ya Allah. Nah, sebab itu kalau kita hayati doa-doa di dalam apa dia kita panggil doa kunut kita subuh tu kan, kita akan rasa betapa syahdunya pagi subuh tersebut. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tolong tunjukkanlah aku seperti mana yang kau tunjuk kepada orang yang dah berjaya lalui kehidupan mereka, Rasulullah, para sahabat, orang-orang yang kau redha. Tolong tunjuk seperti mana mereka ya Allah. Nak tahu macam mana? Tengoklah sirah mereka, bermati-matian hidup kat dunia ni untuk mempertahankan Allah dan agama dia. Habis tu kalau aku ni setakat mana ya Allah, aku mampu tak mampu lagi nak sampai tahap mereka. Maka di situlah hajat yang besar daripada kita itu mudah-mudahan Allah dengar, Allah upgrade diri kita, Allah bantu sekadar mana yang mampu bagi kita. Setakat mana potensi yang ada yang Allah bagi pada kita, mohon Allah bantu supaya berakhirnya hidup kita ini dengan redha Allah. Sebab perjalanan kita ni jauh sangat. Jauh tuan-tuan. Bayangkan nak berakhir di syurga tu, perjalanan dunia ni pun bukan main dah cabarannya. Lepas tu pula kita akan lalui satu episod era baru di barzakh. Di barzakh tu macam-macam pula cerita dia. Dengan soalan munkar nakirnya, dengan azab kuburnya, dengan penantiannya, dengan penyiksaan, na'udzubillahi min zalik. Kemudian bangkit pula di mahsyar, episod yang panjang lagi, berjalan tak tahu ke mana.
Sampai di hujung perjalanan itu bertemu dengan mizan pula, timbang amal kat situ. Dan di situ pun dah macam-macam cerita yang Nabi kata. Pernah Nabi tanya sahabat, kamu tahu tak siapakah orang yang muflis? Takut ya, kita takut. Sahabat kata orang muflis ni adalah orang yang tak ada duit lah. La dirham, tidak ada duit. Itulah muflis, maknanya pokai lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada segolongan manusia yang ketika mana ditimbang amalnya, dia adalah ahli syurga, calon ahli syurga. Baru je nak melangkah, tiba-tiba datang si fulan, dakwa dia balik kepada Allah, ya Allah, aku ada hutang dengan dia. Maka Allah kata, ambil kebaikan dia, bagi pada si fulan ini. Datang lagi tuntut, datang lagi tuntut, datang lagi tuntut, sehingga habis dah pahala dia. Datang lagi hamba Allah, ya Allah, ada lagi hutang dia pada aku, tetapi tak ada dah kebaikan dia nak bagi pada aku. Maka kata Allah, Nabi ceritakan, ambil keburukan si fulan tadi, hempak atas diri hamba Allah yang satu ni, sehingga menyebabkan daripada calon ahli syurga tadi tidak ada kebaikan yang tinggal bagi dia, dan itulah orang yang muflis. Oh, panjang cerita tuan-tuan. Dibentangkan amal, dibuka buku dan sebagainya, melalui sirat, getirnya berada di jurang neraka, tak tahu lepas tak lepas. Macam ini semua realiti yang akan kita lalui, saya dan tuan-tuan. Wa in kuntum illa wariduha kana ala rabbika hatman. Saya lupa ayat dia. Tetapi seorang wali Allah ketika membaca ayat ini pengsan dia. Pengsan kenapa? Ketika mana dia membaca, setiap orang akan melalui sirat ini dan tak ada orang yang boleh lepas daripada melaluinya. Maknanya kena lalu semua, tak kira siapa. Pengsan dia, tak mampu dia nak tanggung kesakitan, jiwa dia meronta-ronta. Tetapi inilah pengubatnya tuan-tuan, apabila Allah datangkan berita syurga. Setelah mana ketakutan yang kita rasa, harapan supaya Allah selamat itu kita betul-betul hidup dalam diri kita, maka bila kita baca ayat-ayat tentang syurga, jiwa kita akan kembali bersinar dengan harapan. Semangat kita akan lebih kuat untuk perbetulkan keadaan yang tak betul selama ini. Maka inilah fungsi Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar kepada kita. Maka disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala terus mendatangkan ayat berbentuk apa dia? Pujukan, bentuk apa lagi? Tawaran supaya manusia ini sentiasa ada rasa masih ada harapan bagi diri dia. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita harapan, dan sungguh-sungguh kita menggunakan peluang saki-baki umur kita yang Allah beri ini untuk cari betul-betul redha Allah. Dengan cara mana? Dengan cara mohonlah dengan Allah bantuan, ya Allah, tolong aku ya Allah. Mana nak start aku pun tak tahu, tetapi tolong mulakan. Tolong gunakan diri saya ini ya Allah. Tolong manfaatkan diri saya ini ya Allah. Sisa-sisa umur yang ada ni tolong gunakan. Sebab Nabi kata, sesiapa yang Allah nak bagi kebaikan pada diri seseorang itu, ayyuhdimah, Allah akan guna dia. Maknanya pastikan diri kita ni sentiasa ada sumbangan kepada agama Allah. Dalam bentuk apa sekalipun, kita lebih tahu apa kemampuan dan potensi kita. Yang penting itulah tanda Allah mula beri kebaikan kepada kita. Kita ada sedikit kebaikan, kelebihan dari sudut kewangan, kita tahu kat mana kita nak salur. Kita ada kelapangan masa, kita tahu ilmu apa yang perlu lagi untuk upgrade diri kita. Kita baca Al-Quran, kita pun rasa mana lagi yang masih lemah pada bacaan kita dan pemahaman kita. Di situlah mulanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berikan kepada kita kebaikan demi kebaikan, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar tu, mudah-mudahan apa yang dibincangkan ini mudah-mudahan dapat memberikan kepada saya dan tuan-tuan, insya-Allah, cetusan hidayah untuk Allah Subhanahu Wa Taala kesian kepada kita, bantu kita dan akhirkan kehidupan kita dengan janji-janji Allah ini kita dapat, iaitu syurga Allah, tanda Allah redha kepada kita. Aku qauli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.